Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pengacara majlis yang berusaha, Tuan Pengarah Cik Zainuddin bin Muhammad Nur, Pengurusi Hakim, Syekh Syarakanan, Ketua Jabatan, dan hadirin-hadirat sekalian. Jadi bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang penuh barakah. Hari itu pagi Jumaat, Sayyidul Ayyam, pagi yang merupakan penghulu segala hari. Kita dikumpul pada pagi ini untuk sama-sama kita mendengar satu majlis ilmu yang akan disampaikan oleh ahli panel kita pada pagi ini, insya-Allah. Saudara-saudari, hadirin hadirat sekalian, setiap tahun kita menyambut ataupun meraihkan Maulid ataupun kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mana tanda kita sebagai umatnya, kita meraihkan ini sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Justru pada pagi yang berbahagia ini, Bakit dan IAB CGH menganjurkan satu forum. InsyaAllah kita akan berkongsi bersama-sama dengan ahli panel pada pagi ini. Dan tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkanlah secara ringkaslah ahli panel kita pada pagi ini, insya-Allah. Saya kira tuan-tuan kenal belaka dah kan? Secara ringkas je lah. Di sebelah kanan saya yang baju hijau handsome ni, Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ni Muhammad, Ni Abdullah bin Ni Abdul Qadir, Ketua Jabatan ICT, Pimpinan Teknologi. Jadi terima kasih Ustaz atas kesudian untuk menyertai forum kita pada pagi ini. Dan di tengah kita ini tak asing lagi bagi kita, Tuan Pengarah kita. Terima kasih Tuan atas kesudian untuk bersama-sama dalam forum ini. Dan di hujung sekali, Al-Fadhil Ustaz Azhar bin Ahmad selaku Ketua Jabatan Kepimpinan Pendidikan Komuniti dan Berkeperluan Khusus. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sama-sama meminjamkan telinga kita, hati kita, minda kita kepada program kita pada pagi ini, insyaAllah. Jadi untuk yang pertamanya, saya menjemputlah Al-Fadhil Ustaz Ni Abdullah bagi membicarakan berkaitan dengan kepimpinan teknologi dan hubungannya dengan sirah Nabi Muhammad SAW. Apakah yang boleh kita ambil pengajaran daripada sirah Nabi Muhammad SAW dan seterusnya dihubung kaitnya dengan teknologi masa kini. Dengan segala hormatnya, saya silakanlah Al-Fadhil Ustaz Ni Abdullah untuk menyampaikan ataupun membentangkan ataupun mengupas isu ataupun perkara tersebut dalam masa lebih kurang 20 minit seorang, insya-Allah. Jadi dipersilakanlah. Boleh tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih moderator Dr. Azani, Tuan Pengarah, serta rakan panel Ustaz Hasan, serta seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hadirin dan hadirat. Jadi alhamdulillah pagi ini insya-Allah kita dapat bersama-sama walaupun dalam keadaan yang sedikit berbeza, sebab ada penjarakan
Dia pandang tanda pangkah-pangkah, kalau tahun lepas ada. Jadi kalau dulu Nabi SAW dalam majlis-majlis Nabi suruh rapat-rapat, sama macam solat, tapi kerana ada keperluan dia maka boleh. Jadi dalam sejarah Islam sendiri pun wujud perkara tersebut, para ulama pernah mengarahkan supaya solat, tidak pergi solat di masjid dan sebagainya. Itu perkara yang ada dalam sejarah Islam. Jadi berkenaan dengan apa yang disoal tadi, kaitan teknologi dengan zaman Nabi SAW, Nabi sendiri. Mungkin kita bayang pada kita kalau zaman Nabi lah. Sebab ramai kita akan dengar bila sebut Nabi SAW, kita tak kait dengan teknologi ataupun sebarang kecanggihan. Malah kalau sekarang bila dibicarakan, akan membicarakan tentang kemunduran ataupun ketidakcanggihan apa yang ada pada zaman Nabi ataupun yang sebelum daripada itu berbanding dengan pada zaman sekarang. Tetapi kalau kita lihatlah dari sudut apakah dia yang kita maksudkan sebagai teknologi itu sendiri. Apa maksud teknologi? Saya tak naklah ambil maksud definisi dari kamus itu, apa semua encyclopedia ke apa tu. Kita nak secara, kalau boleh secara ringkasnya, apa dia teknologi adalah perkara yang memudahkan manusia. Apa sahaja perkara yang memudahkan manusia. Jadi sekarang kita guna teknologi, contohnya kita ada handphone. Kita guna teknologi itu sebab apa? Kerana ia memudahkan kita. Tapi kalau dia kurang memudahkan, menyusahkan, itu kita tak kata teknologi yang memudahkan. Jadi dalam sepanjang sejarah manusia, teknologi itu adalah pembantu yang memudahkan manusia. Dia tidak pernah jadi perkara yang pertama dalam hidup manusia. Sebab apa? Kalau saya biarkan handphone saya kat atas meja tu setahun ke, tak jadi apa-apa. Kerana teknologi itu kekal teknologi. Dia akan akhirnya lampau ditelan usia, ditelan zaman. Tetapi manusia tidak. Manusia yang mencipta teknologi itu untuk keperluan manusia. Jadi walaupun katalah teknologi itu paling canggih sekalipun, teknologi AI, Artificial Intelligence yang boleh berfikir sendiri dan sebagainya, kalau tak ada manusia, apa dia boleh buat? Kalau contoh robot robot yang boleh bersoal jawab tu, kalau tak ada manusia, apa dia boleh buat? Dia cakap seorang-seorang, dia tak ada input, tak ada apa, akhirnya dia akan senyap gitulah, tidak ada makna dan faedah. Jadi yang pentingnya di sini adalah manusia. Jadi Nabi SAW suka kepada orang yang mencipta sesuatu perkara yang memudahkan orang lain, orang yang mencipta teknologi. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling disukai oleh Allah SWT, anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Sama ada dia sendiri secara terus ataupun secara tidak langsung melalui alat-alat ciptaan dia. Jadi memudahkan orang lain nak buat. Jadi kalau seorang itu buat dengan ikhlas, walaupun dia tak sempat nak merasa dia punya keuntungan dan sebagainya, tapi itu tetap akan mendapat pahalanya. Besar dia punya pahala, selain daripada kalau kita buat Sebab itulah banyak diminta kita buat wakaf dan sebagainya, supaya untuk memudahkan orang. Jadi apa jua perkara yang memudahkan orang,
Jadi kalau zaman sekarang ni kita tengok perkara yang lebih canggih itu lebih memudahkan. Tetapi kadang-kadang benda-benda yang simple saja juga memudahkan. Dan ianya kita nak buat ukuran berdasarkan zaman. Jadi pada zaman Nabi SAW, apa yang paling canggih pada masa itu? Jadi Nabi guna apa yang terbaik pada masa itu. Nah, jadi kalau kita lihat nak banding tak boleh lah, sebab pada zaman Nabi itu tak ada kereta lagi, tak ada kapal terbang, tak ada komputer, tak ada handphone, tak ada teknologi apa semua. Jadi kita tak boleh nak banding. Tapi dalam zaman itu yang paling canggih itu kerajaan Rom, kerajaan Parsi. Dia guna apa? Dia pakai kereta kuda juga. Nabi pun pakai juga. Jadi sama sebenarnya. Nah, malah kalau kita lihat kenderaan Nabi SAW dah pakai yang paling canggih dah. Nah, Nabi naik unta merah yang kalau dikira tu paling mahal lah, nah, banding dengan orang lain. Nah, sebab apa? Untuk bukan setakat memudahkan, tapi juga Nabi guna dalam peperangan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini teknologi, kita kata memudahkan ini, kita gabungkan lagi dengan kepimpinan. Kepimpinan ini secara ringkas kita kata apa yang menyebabkan orang nak ikut kita. Sebab apa? Sebab jawatannya. Sama ada kalau tuan pengarah orang ikut apa yang tuan pengarah suruh dan sebagainya, kerana jawatan, ataupun kerana ilmu, ataupun kerana pengalaman, ataupun kerana autoriti. Tuan-tuan lebih tahu kalau bercakap bab kepimpinan. Dan bila gabung dua-dua itu, kita lihat mana tadi Nabi SAW telah menunjukkan contoh kepimpinan teknologi yang baik, kerana Nabi menggunakan teknologinya dan malah menggalakkan orang bawahan dia menggunakan teknologi. Tapi dalam masa yang sama, taklah kita kata pemimpin itu mesti jadi seorang pakar. Kerana pernah berlaku pada zaman Nabi SAW ni, satu ketika Nabi telah pergi melawat kebun lah. Dia tengok para sahabat di situ telah mendebungakan, ambil bunga jantan pokok kurma. Pokok kurma ni dia pendebungaan dia tu kalau dibuat secara artificial ni lebih berjaya lah. Kita pun tahu dalam kalau belajar biologi tu, yang dia bunga yang bunga jantan tu ditaburkan di atas bunga betina pokok tamar. Jadi Nabi pun tengok, kenapa buat macam ni? Nabi kata kalau tak buat macam mana? Kalau tak buat, cuba tak buat. Jadi pada tahun berikutnya, ramailah para sahabat tadi telah mengadu kepada Nabi SAW, kata tak jadilah hari itu, yang pokok tamar kurang berbuah tahun ni. Sebab apa? Sebab Nabi suruh. Jadi Nabi sebut apa? Antum a'lamu bi umuri duniaku, ataupun antum a'lamu bi amri duniaku, kamu lebih tahu pasal urusan dunia kamu. Jadi maknanya Nabi, kalau orang nak kata orang yang lebih tahu berkenaan perkara tersebut kata ini tak berapa betul ni, maka Nabi akan terima. Jadi sebagai pemimpin, walaupun dia kata saya macam saya sekarang ketua jabatan teknologi, tapi kalau saya dapati ada anak buah saya lebih tahu pasal sesuatu perkara, maka saya biar. Tak boleh ikut jalan. Saya tak akan kata bahawa mesti ikut juga. Saya kata begini sebab saya ketua, tak boleh, kerana itu akan menyekat perkembangan teknologi yang ada. Kalau kita lihat setengah-setengah negara yang mana disekat, ahli saintis dia tak boleh buat itu ini semua, mesti minta kelulusan, akan menyebabkan berlaku masalah dari sudut kemajuan teknologi di sesuatu tempat ataupun
negara itu. Jadi itu kita lihat. Jadi sifat-sifat yang saya rasa sesuai untuk yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk antaranya apa yang disebut dalam sifat wajib para rasul. Yang kita tahu apa dia? Siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Itu dari kecil lagi dah dihafal benda tu. Jadi yang kalau kita lihat perkara ini sangat sesuai, masih lagi relevan sampai sekarang untuk kita amalkan. Dan untuk nak memastikan perkara ini kita boleh menggunakan teknologi itu dengan baik. Siddiq bagaimana? Kita lihat, kalau kita lihat Siddiq itu Nabi SAW seorang yang benar. Dan kalau kita nak ikut Nabi di sini, kita juga mesti benar. Maksudnya benar itu apa yang kita paparkan, kita berikan itu mestilah perkara yang benar. Sekarang kalau dulu agak senang kita nak tahu benda yang tak betul, benda tipu dan sebagainya, kerana kita boleh nampak dari sudut fizikal dia. Kalau gambar palsu contohnya, kita nampaklah gambar tu macam kena dah dipotong, tampal balik. Tapi sekarang dengan teknologi sekarang tak boleh nak beza dah. Malah kalau buat video pun, live video, masa tu juga boleh tukar muka menjadi orang lain. Suara pun boleh tukar juga, suara orang lain. Orang lain cakap, keluar muka orang lain. Jadi boleh dibuat sekarang, teknologinya ada. Jadi manusia sekarang suka nak membezakan mana satu betul, mana satu tak betul, berbanding dulu. Jadi lebih utamalah lagi orang yang berada di tempat teknologi ni, dia kena memastikan apa yang disampaikan itu adalah perkara yang benar. Sifat Siddiq itu sangat-sangat relevan, lebih relevan lagi sekarang untuk dilaksanakan. Dan bila kita guna teknologi sekarang, contohnya kita guna WhatsApp dan sebagainya, sampai-sampai tengok, ini berita menarik ni, forward je. Kita pun tak check. Bila dah sampai orang kata tak betul ni, berita lama ni, dah kita kata, ini sebab tu saya tahu. Nak tahu alasan je tu. Sebenarnya sebab apa? Kita tak check pun. Jadi Nabi SAW dah sebut perkara ni, kafa bil mar'i kaziban an yuhaddis bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai seorang pendusta apabila dia yuhaddis, dia cakap balik bikulli ma sami', dengan semua yang dia dengar. Dia dengar orang ni, dia cerita balik orang lain. Dia menjadi penyampai berita. Tapi penyampai berita tu tak ada sebarang checking. Sekarang tak perlulah guna telinga, tak perlu guna lagi mulut, tapi cukup dengan tekan-tekan saja. Forward. Jadi kita akan dapati bahawa termasuk perkara itu juga dalam hadis tadi. Walaupun dia kata, saya tak tahu, dusta ni saya tak tahu, saya terima ni, saya bantah lah. Walaupun dia kata dia tak tahu benda itu, tapi sebab dia forward perkara dusta, maka dia juga dikatakan sebagai seorang yang berdusta. Jadi itu adalah satu tanggungjawab yang besar tu. Jadi untuk nak memastikan, jadi apabila berlaku ini, kita kena lebih berhati-hatilah. Jadi bila tengok tu, tunggu dulu. Cuma kadang-kadang kata lambatlah pula nak dapat berita terkini. Jadi nak dapat berita terkini tu, dapatkan pengesahan dulu dari sumber yang sah dan sebagainya. Jangan hanya suka-suka saja. Apatah lagi berita
diberitakan apa ni, duka cita dimaklumkan, kematian apa semua, rupa-rupa hidup lagi. Jadi itu telah menyebabkan berlaku apa ni, perkara yang apa ni tidak baik lah. Dengar-dengar cerita je, tiba-tiba cakap dah silap. Jadi nak tarik balik payah. Boleh menyebabkan berlaku putus silaturahim dan sebagainya. Amanah, kita kena jadikan diri kita sebagai orang yang dipercayai. Nabi SAW dipanggil Al-Amin, orang yang amanah, orang yang sangat amanah, Al-Amin. Jangan hanya nama saja Amin, tetapi perangainya tidak ada sebarang sifat Amin itu. Amin itu asal perkataan daripada amanah, aman. Maknanya orang lain akan aman dengan sebab dia. Jadi bukan sekian apabila dia tidak amanah menyebabkan orang lain huru-hara dengan sebab dia, kerana tidak ada sifat amanah tersebut. Jadi kita lihat bila kita menjaga teknologi ini, dalam itu ada data, maklumat dan sebagainya, kena dijaga. Itu sebagai amanah. Contoh, jangan dibocorkan. Tengok ini apa ni, contoh macam kalau macam apa ni, saya pernah tengok ada PC bila dah habis bensin ke, bertukar ke apa ke, nak tukar PC ke, bila tengok PC tu sebelum nak format tu kita check dulu lah. Kalau masih apa ni dah kena data, kita dah delete dan sebagainya. Tengok macam-macam data ada dalam tu. Jadi kena ada amanah. Kalau tengok ada gambar-gambar ataupun data-data sulit, rahsia, jadi kena jaga benda tu, supaya jangan pula okey ini kita ini menarik ni untuk disebarkan dan sebagainya, habis telah menjatuhkan maruah. Ataupun lebih buruk lagi, data-data tu sekarang sangat berharga, boleh dijual. Jual pula pada scammer. Scammer sanggup beli data. Sebab itulah scammer boleh telefon pada kita. Telefon kita tahu semua maklumat dia, maklumat kita oleh scammer tu. Nombor telefon tahu, alamat tahu, semua dia tahu. Sebab apa? Dia dapat data, dia beli dan digunakan untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak lagi. Jadi itu perkara yang macam setengahnya tu data kita sendiri yang tak jaga. Senang-senang je, orang minta data kita bagi. Tak tahu siapa yang minta, hantar sampai je SMS, WhatsApp masuk, minta isikan sekian-sekian, kita isi je. Jadi ini menyebabkan berlaku hilang privasi kita sendiri yang terkena. Tabligh menyampaikan, Nabi menyampaikan apa yang telah diamanahkan. Jadi apa yang diamanahkan kepada Nabi SAW adalah Al-Quran, Islam itu sendiri. Maka Nabi menyampaikan perkara tersebut. Nabi juga menyuruh kita menyampaikan ajaran tersebut sebagai satu amanah. Balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Tetapi dalam perkara ini bukan hanya terhad kepada ajaran agama sahaja nak disampaikan. Kita sebagai seorang yang menjaga amanah, contohnya seorang pemimpin dalam sudut teknologi dan sebagainya, perlu menyampaikan, deliver. Kalau dah janji nak buat, kena ada pastikanlah. Kalau 5 tahun dulu saya akan pastikan auditorium ADRI ini adalah yang paling canggih dalam auditorium di seluruh Malaysia. Tahun ini pun sama juga, tak jadi apa-apa, tak ada delivery, tidak berlaku disampaikan amanah itu. Kita tak sampai, cakap je pandai. Jadi yang pentingnya seorang pemimpin itu kena
boleh menyampaikan, deliver apa yang dia cakap. Jadi kalau Nabi SAW, amanah dia, apa yang dia kena sampaikan adalah ajaran. Dan kita sebagai orang Islam pun, amanah yang kita kena sampaikan kepada orang lain adalah juga ajaran itu. Tapi selain daripada itu, apa yang kita amanah, yang kita pegang amanah itu, tugasan kita pada hari ini, harian, kita perlu sampaikan. Bukan hanya kita kata tabligh itu kait dengan penyampaian ajaran Islam itu saja. Dan seterusnya, fatanah. Fatanah. Kalau orang Arab nama ramai dia nama Fatin. Fatin maksudnya cerdik, bijaksana. Tapi nama orang perempuan lah. Tapi kita orang Melayu kurang sikit sebab Fatin. Kalau kita macam nama orang lelaki sebab tak ada ta belakang. Tak ada nah belakang tu. Fatanah, kebijaksanaan. Jadi cerdik, dia bukan pandai. Ada beza pandai dengan cerdik, bijaksana. Kadang-kadang orang kita pandai buat cipta teknologi dan sebagainya, tapi kurang bijaksana. Misal contohnya teknologi, dia mencipta teknologi. Kita lihat dalam sejarah banyak orang yang mencipta teknologi itu dia tak kaya pun. Tapi siapa yang kaya? Siapa yang dapat manfaat paling banyak? Misal contohnya iPhone lah. Sama ada iPhone ataupun smartphone yang kita ada sekarang. Teknologi itu dah ada dah 90-an. Dah diperkenalkan. Macam contoh Apple, dia telah keluarkan satu yang hampir sama bentuk dan sebagainya, Newton. Apple Newton. Tapi langsung tidak dikenali produk tersebut. Kerana apa? Dia hanya satu produk yang secara teknikal dia boleh touchscreen apa semua, tetapi tidak ada dia punya tu integration dengan kehidupan manusia. Yang saya sebut tadi itu yang memudahkan kehidupan manusia. Bila diambil semula produk itu, dipolish semula oleh Steve Jobs, yang menjadikan seluruh kehidupan manusia itu dimudahkan melalui iPhone, digabungkan, integrate dengan cara yang begitu senang, memudahkan. Walaupun teknologinya hampir sama, dah ada 10 tahun sebelum tu, tetapi dengan sebab dia integratekan, pandai buat, marketing lagi pandai, maka terus berjaya, terus meletup seluruh dunia. Semua orang nak pakai. Jadi teknologi itu tak semestinya dia pandai buat teknologi, tapi bijaksana. Dia nampak ada vision ke depan, apa yang boleh dibuat dan bagaimana yang melihat secara keseluruhan teknologi itu boleh memberi impak pada kehidupan manusia, dan dia memanfaatkan perkara tersebut, dan dia akan berjaya sebagai seorang pemimpin teknologi. Jadi saya rasa cukuplah setakat 20 minit dah lebih kot.